Assalamualaikum dan salam hormat. Kapsul APM edisi 3 November 2021 bersama saya Lieutenant Colonel Ismail Mahidin dan rakam penyampai, dan saya Lieutenant Siti Ramizah Muhammad Khalid bersama kami untuk rangkuman berita dan informasi APM. Daerah Baling dan Pendang antara kawasan terjejas banjir di negeri Kedah. Dalam kejadian pada 25 Oktober yang lepas, daerah Baling antara daerah yang dinaiki air dalam musim tengkujuh yang mula melanda negara khususnya di negeri Kedah. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Baling, Kapten Rasidah Kasim dalam temu ramah bersama The One News memaklumkan taburan hujan yang tinggi melebihi 2 jam menyebabkan beberapa kawasan di daerah tersebut dinaiki air. Beliau juga memaklumkan pusat pemindahan sementara dibuka berhampiran kawasan yang terjejas bagi memudahkan operasi memindahkan mangsa. Selain Baling, daerah Pendang juga turut terjejas dengan banjir. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pendang, Lieutenant Yuslina Yusof, seramai 137 mangsa banjir di daerah tersebut membabitkan 34 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Sukan Tanah Merah sehingga 28 Oktober yang lepas. Untuk perkembangan terkini banjir di daerah Baling, kita bersama Kapten Rasidah Kasim di talian. Saya ingin memaklumkan perkembangan terkini keadaan banjir di Baling pada saat ini. Pada hari ini 3 hari bulan November mulai surut, terutama di kawasan berisiko yang berhampiran dengan sungai seperti Kampung Banggol Derum, Mukim Baling Bongo dan Mukim Siung. Walau bagaimanapun, 2 PPS masih dibuka, iaitu Sekolah Kebangsaan Siung dan Sekolah Kebangsaan Tunku Putra sehingga pada hari ini. Akan tetapi ramalan kaji cuaca mengatakan cuaca untuk minggu ni dia akan ada taburan hujan. Cumanya prediction tu kita tak ni lagi kan. Okey, sepanjang berlakunya bencana banjir, APM Baling sebagai Sekretariat JPBD bertindak sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sebelum, semasa dan selepas bencana terjadi. Antaranya ialah pembukaan PPS, Pusat Pembinaan Sementara, menyelamatkan mangsa-mangsa yang terperangkap di kawasan banjir, dan ia termasuk kes memotong pokok tumbang yang menghalang laluan kenderaan. Selepas berlakunya banjir, skuad pasca banjir akan diaktifkan bagi membantu penduduk dalam membersihkan rumah yang terjejas. Keutamaan yang kita berikan ialah kepada golongan warga emas dan OKU. APM Baling akan terus komited dalam siap siaga sebarang kemungkinan bencana yang berlaku di Baling bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara amnya. Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA, Ibu Pejabat Pertahanan Awam dengan kerjasama Institut Perubatan Forensik Negara, Hospital Kuala Lumpur telah mengadakan latihan Mechanism of Drone Assist Technology of Efficiency in Disaster Victim Identification pada 28 Oktober yang lepas. Latihan yang disertai seramai 15 orang anggota Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA itu dihadiri oleh Datuk Dr. Muhammad Shah bin Mahmud, Pakar Perundingan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur. Beliau turut memberikan taklimat berkaitan latihan yang dijalankan. Latihan ini merupakan pendedahan kepada Pasukan Khas Pertahanan Awam untuk mengendalikan drone dalam situasi bencana atau lebih tepat dalam operasi Disaster Victim Identification. Program Train of Trainer pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti peringkat daerah Penampang telah diadakan di Lintas Platinum Hotel, Penampang, Sabah pada 29 Oktober yang lepas. Objektif program ini dilaksanakan adalah sebagai memberi pendedahan dan latihan pengurangan risiko bencana dalam kalangan komuniti beberapa kawasan di daerah Penampang. Program ini turut disertai pengarah bahagian pengurusan latihan Ibu Pejabat dan pengarah Pertahanan Awam Negeri Sabah itu bertepatan dengan hasrat Angkatan Pertahanan Awam yang menggalakkan kesiapsiagaan komuniti terutama di kawasan yang kerap terjejas bencana seperti daerah Penampang. Untuk rekod, daerah Penampang telah beberapa kali dilanda banjir kilat dan tanah runtuh dalam tempoh Ogos hingga Oktober 2021. Bertempat di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Sungai Merak, bahagian pengurusan bencana dan operasi mengadakan latihan kecergasan Breathing Apparatus Endurance.
melibatkan anggota Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA dan anggota bahagian operasi. Latihan ini diadakan bagi mengisi latihan kecergasan mingguan selain menguji ketahanan fizikal dan ulang kaji kemahiran menggunakan peralatan operasi menyelamat seperti breathing apparatus. Selari dengan hasrat yang dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas yang menyarankan agar setiap kawasan parlimen menubuhkan pasukan tindakan kecemasan pertahanan awam keluarga Malaysia, beberapa daerah melancarkan pasukan SIDAT keluarga Malaysia di kawasan masing-masing pada 30 dan 31 Oktober yang lepas. Yang Berhormat Datuk Mastura Muhammad Yazid menyarankan hasrat tersebut dalam Majlis Pelancaran SIDAT Keluarga Malaysia Kuala Kangsar pada 30 Oktober yang lepas. Menurut beliau, penubuhan pasukan SIDAT Keluarga Malaysia sememangnya wajar bagi membolehkan penduduk di kawasan berkenaan mendapat pendedahan dan latihan berkenaan bantuan kecemasan dan persiapan menghadapi bencana sekaligus memudahkan agensi penyelamat untuk melakukan operasi menyelamat sekiranya berlaku bencana di kawasan mereka. Terdahulu, beberapa majlis pelancaran SIDAT Keluarga Malaysia turut diadakan di daerah Penampang dan Bera pada 30 Oktober selain Jerantut yang diadakan pada 31 Oktober yang lepas. Dalam segmen infografik bersama rakan penyampai, silakan. Baik, terima kasih Puan. Bersama saya, Lieutenant Muda Kategori Kebakaran. Kita teruskan dengan laporan infografik data petugasan APM bagi COVID-19 yang telah dikemaskini pada pagi ini, 3 November 2021. Jumlah keseluruhan petugas APM setakat ini adalah seramai 6,205 orang yang mana terbahagi kepada 8 kategori penugasan seperti berikut. Bagi penugasan di stesen kuarantin, ia melibatkan 1,358 petugas APM yang mana sebanyak 150 stesen yang masih aktif di seluruh negara. Seterusnya, bagi penugasan pemengkasaan komuniti dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK pula melibatkan 754 petugas APM. Petugasan harian bagi penugasan di 9 buah pusat pemberian vaksin PPB menggunakan kekuatan seramai 34 petugas APM. Untuk pengurusan dan pengemudian jenazah, seramai 6 orang petugas APM telah membantu menguruskan 2 jenazah. 4 lagi penugasan APM COVID-19 adalah seperti yang tertera di skrin anda. Di kesempatan ini juga, minyak kelapa disapu sebadan, menjama muruku licin sebalang. Raikan Deepawali bersama sejiran, jagalah SOP, ianya bukan penghalang. Saya ingin mengucapkan selamat menjambut Hari Deepawali buat keluarga Malaysia yang menyambutnya. Patuhilah SOP semasa melakukan aktiviti kunjung mengunjung. Bersama kita jaga kita. Mata pukul sidaran, patah segal berikat, videnggung mengerci onggar, pudiyal kubalkir pun berseret, kondalung indah Deepawali. Malaysia Awal Hindu Makeriki, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Bawali, Nalpa Tegal. Sekian sahaja untuk laporan infografik data penugasan APM COVID-19 pada hari ini. Kita kembali ke kapsul APM. Dalam segmen apa yang viral minggu ini ialah pembentangan bajet 2022 oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz pada 29 Oktober yang lepas telah mengumumkan beberapa program bantuan kewangan dalam usaha meringankan beban keluarga Malaysia khususnya dalam tempoh negara bergelut dengan wabak COVID-19. Antara yang menarik perhatian dan mendapat pelbagai reaksi keluarga Malaysia, sudah semestinya bantuan kepada ibu tunggal dan bapa tunggal yang julung kalinya diumumkan. Sebagai pembaharuan untuk tahun hadapan, kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Kepada ibu atau bapa tunggal dengan 3 anak atau lebih, layak mendapat BKM maksimum sebanyak RM2,500. Video tadi menutup kapsul APM kali ini. Kami tinggalkan anda dengan video Ready to Go Back untuk panduan persiapan anda dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selamat menyambut Hari Deepawali kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyambutnya. Assalamualaikum dan salam hormat.
Ready to go back kecemasan bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. #APM sana sini amat perlu bagi setiap individu isi rumah. Keperluan berbeza mengikut jantina, umur maupun keperluan khas. Yang penting kita sedar dan buat persediaan awal. Ayuh kita semarakkan #Keluarga Malaysia Siap Siaga Bencana sempena bulan kesiapsiagaan nasional 2021 ini.